Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza sahla. Amma ba'd. Ila al-musyahidin wal mustami'in al-kiram, salamullah alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana pada masa sekarang ini ialah satu suara ataupun satu ilmu yang mana kita akan dengar ni bersangkut paut dengan kaum ibu lah. Jadi masalah ni adalah masalah penting lah dalam agama kita bagi kaum ibu. Jadi maka jadi sebab saya nak mengeluarkan suara ni oleh kerana adalah ikhwah kita hatta suara masuk dari terosak tu, ikhwahnya terosak saya. Jadi duk rayak hukum sakut paut dengan kaum ibu. Jadi saya rasanya hukum hak dia rayak mari tu nampaknya jadi menyusah kepada kaum ibu ataupun seolahnya perkataan itu memberati kepada orang perempuan. Sedangkan benda hak ringi tak ada lagi. Maka saya pun waktu ambil suara ni untuk nak meringi kepada kaum ibu kita ataupun dikatakan untuk nak meringi bagi perempuan. Jadi bukan untuk nak berat dak lah. Kerana hukum ni ada gitulah, ada ulama hak rasa berat menyusah nyanyanya bagi perempuan, ada juga ulama hak meringikan dengan ada alasan yang tertentu yang patut kita beramal. Itu masalahnya. Insya-Allah taala. Jadi di hari ini kita nak baca kitab ni, ialah saya pun nak baca kitab sebagaimana kitab Turah lah, dikatakan kitab kulit kuning lah, mudah-mudah kok bersangkut paut dengan masalah hak perempuan ni. Jadi kitab yang kita akan baca ni nama dia nya kitab I'anatul Talibin lah, I'anah. Jadi bersangkut paut dengan syarah dia ni. Jadi saya bagi pada malam ni satunya kitab I'anatul Talibin, manakala yang kedua pula bersama kitab tu ialah kitab Al-Iqna'. Dan yang ketiga ialah kitab Zadul Ma'ad. Dan yang keempatnya kitab Bughyah Al-Mustarsyidin. Dan yang kelimanya kitab Fiqhus Sunnah. Jadi dalam kitab I'anah ni tujuan besar saya nak royak sini supaya tidak menjadi keberatan kepada perempuan tu ialah bersangkut paut dengan masalah haid ni lah, masalah haid. Haid bagi perempuan ni. Jadi saya akan baca ni di dalam kitab dia panggil bab sangkut paut dengan iddah lah, iddah perempuan ni. Maka di sini dalam kitab kita katanya dia sebut mari dia katanya wa man inqata'a haiduha ba'da an kanat tahidu bila illatin tu'rafu lam tatazawwaj hatta tahida aw tay'asa summa ta'taddu bil aqra'i aw al ashhuri. Apakah maksud dalam kitab kita kata ni? Dia kata dan mereka yang putus haidnya, mana perempuan ataupun siapa-siapa yang putus haidnya ialah kena atas perempuan tu lah. Perempuan hak orang panggil putus haid saat ni tu. Dia katanya ba'da an kanat tahidu, selepas daripada bahawa adalah ia tu dak mari haid. Dulu dia dak mari haid lah. Kemudian dia kata sini mari putus. Putus haid kat ni tu. Lepas tu nak kira lah mana pula. Mari kita tengok dia katanya. Mari putus. Tak kalau putus kat ni tu. Lah mana dia kata. Putus tu bila illatin tu'rafu. Dengan tidak ada kerana yang diketahuikan. Jadi tak tahu buku apa tu. Tu jadi khabar-khabar mari berhenti. Dia katanya. Kalau gitu apa hukumnya? Apabila berlaku gitu dia katanya,
Maka hukum dia saat itu ialah dia katanya lam tatazawwaj, tidak boleh berkahwin. Ya, dia tidak boleh berkahwin lah. Dia katanya hatta tahidha, hingga ia mari haid. So situ mari haid dululah. Anak oyak kata di sini bersangkut pak dengan masalah iddah lah perkataan ini. Tu dia. Jadi seorang perempuan ni, mana tak kala dia tu putus daripada suami dia, lepas pada tu mari haid sekali ke, nak 3 kali suci lah. Sama ada mari haid sekali ataupun 2 kali. Lepas tu putus tak ada mari. Tu. Satu hak putus tak mari tu dia tak suci lagi lah, dia ada dosa lagi lah. Tu kalau lah tu. Kalau tak mari mula pun tak apa lah. Lepas dia cerai dengan suami dia tu, tak mari langsung. Tak apa juga. Kalau mari pun mari sekali, lepas tu dak, tak apa juga. Anak ayat kata jadi mari putus itu. Putus tak tahu buku apa tu. Tu dia. Anak ayat kata, kalau gitu apa hukum atas dia? Dia kata dia tidak boleh berkahwin lah hingga dia mari haid cukup 3 kali suci baru boleh nikah orang lain. Mana gitu. Iddah dia tu, bahan iddah dia tu. Tu. Lepas kalau tak mari juga tu, autai asa ataupun dia putus. Putus, orang panggil putus asa. Tu dia. Mana hingga dia tu putus asa, panggil putus asa. Mana tak mari haid lah. Ulama dok kata umur 50, ada kata 62, kena habis haid tu lah. Masa haid saat itu. Tu maknanya. Kalau gitu, dia katanya summa ta'taddu bil aqra'i, kemudian dia beriddah lah dengan aqra', dengan suci. Tu dia. Dengan 3 kali suci dia katanya. Dengan 3 kali suci tu lah. Nak ayat kata apabila dia mari haid dia iddah dengan 3 kali suci. Awil ashuri ataupun dengan bulan. Dengan maknanya baru putus. Harap pes saat itu siapa umur 50. Ulama sakat 50 tu. Hak suruh hak masa orang tina putus haid saat itu. Kalau itu, lepas tu pula mana katanya iddah bulan pula, 3 bulan. Tu iddah orang hak perempuan hak tidak mari haid tu lah. Putus daripada haid tu. Makna gitu. Jadi kalau kita tengok di sini juga masalah ni juga satu benda susah lah, benda muskilah besar lah. Arab panggil muskilah kabirah lah bagi orang perempuan tu. Jadi yang ayat sini katanya, kalau lah orang Tino saat itu dia tu masa duk mari haid lagi. Masa mari haid. Kamar dia saat itu berlaku dengan suami dia pun jadi bercerai. Tak kalau bercerai tu tak ada mari haid. Sudahlah. Sedangkan masuk umur tu, umur nak mari haid lagi lah. Umur 30, 20 lebih-lebih. Ataupun 40, tak sampai 50 lagi lah. Pahala mana nak kira tu? Tu dia. Jadi pendapat yang kita baca saat ni, dia katanya, apabila orang Tino tu biasa mari haid dah, kalau dia pergi buti dengan tak tahu buku apa lah. Tu dia. Maka dia katanya, tak boleh nak nikah, nanti yang mari haid, lepas dia tak mari. Tak mari pun nanti, tak mari juga. Tak mari juga nanti siapa umur 50 tu. Putus asa tu. Baru sampai 50 tu, nak ayat katanya, tahu kata tak mari haid dah lah. Lepas tu tak apalah, pakai beredah dengan edah bulan lah, 3 bulan. Jadi kena 50 tahun, 3 bulan baru boleh. Baru boleh menikah. Sedangkan dia tu, masa 30 tahun, buti tak mari haid, ataupun 40 tahun, dia tu kena tunggu sampai masa tu. Nak ayat terberat masalah ni. Maka hal ni lah harapan katanya. Kalaulah hamba Allah Ta'ala ni ataupun guru-guru agama kita kalau tua macam ni, jadi buat menyusah lah pada kaum ibu tu. Jadi buat berat hati atas perempuan tu. Dengan sebab tu lah kita ni sendiri dari kita Fathul Mu'in sendiri bersama dengan syarah kita yang Anatul Talibin pun dia pun kena jugalah. Sebab itulah yang uri sini wafil qadimi dan pada kaum qadim. Kaum qadim Imam Syafi'i ni lah. Dia katanya kaum qadim dia kira lah mana? Kaum qadim ni ialah kena tapi dia wahwa mazhabu Malikin wa Ahmadah. Dan iaitu kaum qadim ni ialah kena tahbuti bagi mazhab Malik. Tokoh mazhab Malik dan mazhab Imam Ahmad. Apabila jumpalah ni. Orang Tino ni umur 20 lebih. 30 lebih. 40 lebih tu putus haid. Lepas tu buatlah mana? Tak mari haid tu. Kalau pendapat pertama tak ada, berat lah kena sampai umur 50 dulu. Kalau itu.
Tak boleh pergi dah. Tak patutlah, tak susah lah kalau perempuan lah tu kok. Tak ada berarti lah. Kalau hukum duk macam tu. Hak ni pun pendapat ulama ya, bukan kata mari Nabi dah. Dengan sebab tu lah hak Imam Syafi'i pada kaum Qudin dia katanya kena tabuti Mazhab Malik dan Mazhab Imam Ahmad. Annaha tatarabbasu tis'ata asyurin. Bahawa perempuan saat ni apabila berlaku sepuas saat ni kok dia tunggu 9 bulan. 9 bulan ni nak tahu kata dekat anak pun tahu. Oleh dekat anak 9 bulan beranak lah. Bos apa 9 bulan tu tak ada lekat anak. Tu nyata kata tak ada lekat anak dia. Summa tak tadu bisa setiap asyurin. Kamar dia beredah pula dengan 3 bulan. Jadi masa setahun lah. Setahun. Tujuan apa tu? Liyu'rafa faraghur rahimi. Supaya diketahui akan kosongnya peranak care dia tu. Dia kata mengandung pun dak kok kosong lah peranak care tak ada lekat benih. Tak laki dulu dak dah lah. Tu dia. Hal ni satu dengan kita tu ya faraghud dami, tapi hak berdapat hak betul hak sahih tu ialah faraghur rahimi tu. Supaya diketahui orang kan kosongnya kemaluan tu. Dia katanya. Izhia kerana ia dengan maknanya 9 bulan saat itu adalah ghalibu muddatil hamli. Pada ghalib masa mengandung kok 9 bulan tu lah. Pada ghalib masa mengandung kok 9 bulan tu lah dia katanya. Kalau gitu pakak tu. Tu dia. Bagikan ibu hari ni apabila berlaku kok pakak ni. Dan saya pun pernah tua dah. Ada agak lebih kurang 10 tahun lepas dah tu. Ada satu kampung tu berlaku sengerti lah orang perempuan macam ni. Sedangkan dia tu umur dalam 30 hari lebih lah. Kamar dia nak apa-apa 40 tu tak ada mari ya. Sudah cerai dengan suami dia. Lepas tu tak ada mari-mari. Lepas tu adalah salah seorang hamba Allah Ta'ala tu mari tanya saya masalah ni. Tu dia. Mari tanya saya. Orang yang tanya tu pun dia boleh baca kitab Arab lah. Dia mengaji orang panggil boleh faham bahasa Arab lah. Maka saya pun kata gini lah. Ambil pendapat dalam kitab Iqna' lah. Dia kata Iqna' pun dia kecek molek masalah ni. Kita ambil pendapat hak kata setahun tu lah. Setahun tu patut untuk beramal. Lepas dia pun kelik duk beramal lah. Maka dia pun sudah masa setahun pun nikah orang lain. Dia pun sudah lah. Cuma apabila ada petua di hari ni tu. Hak suara datang mari tu. Hak saya berdapat dengar tu. Makna kata dia ambil dia beri pendapat ni je. Pendapat pertama ni je. Dengan makna suruh tunggu juga dengan siapa umur 50. Bahawa siapa 50 tu kena edah pula. 3 bulan pula. Jadi kot tu. Jadi nampak. Kalau berlakulah ni tak layak benar. Bebel lagi orang Tina dah ni kadang-kadang umur 30 lebih kadang-kadang mari siapa penyakit dia sehingga beranak dia ada tak sihat ke apa tu baru kata kena buat beranak ke. Maka dia pun baru buat beranak ke sedangkan buat beranak ke tu umur 30 lebih ataupun 20 lebih. Faham? Dia berlaku cerai dengan suami dia kan nanti 50 ke. Tak ada berarti lah. Hak tak kandak suruh banyak umat ke apa, suruh royak atau perempuan tu pakai bagi lelaki, lelaki tu pakai bagi perempuan, mana tak ada berarti hidup dia. Sebab itulah saya katanya kita pergi pakai pendapat yang kedua ni, hak kaum Qudin lagi pula kuatlah segi dalil dia tu. Dan dua mazhab yang terbesar Imam Malik, Imam Ahmad duduk situlah. Wa antasara lahu Syafi'i dan menolong baginya oleh Imam Syafi'i seolahnya sokongnya lah bagi kaum Qudin ni hak Imam Syafi'i saat itu sebagaimana orang panggil tepat dapat pertolongi dapat sokongnya kata kuat lah hak kaum Qudin ni bi anna Umar radhiyallahu anhu qadha bihi bainal muhajirin wal ansar wala lam yunkar alaihi. Tu dia. Jadi rupanya ini adalah pernah berlaku Umar sendiri, Umar bin Khattab ni dia hukum dengan ni lah, dengan kata setahun ni. Dengan masa kata 9 bulan ni. Lepas tu beredah pula dengan 3 bulan tak ni tu. Jadi masa setahun tu lah. Umar pernah hukum lah di antara puak muhajirin. Puak Mekah dan juga puak Madinah. Dan tidak ada ikar atasnya. Tak ada pihak ikar tersebut lah. Di kalangan para sahabat masa tak ada pihak ikar di atas hukum Umar tak ni tu. Yang hukum kata pakai edah setahun tu. Tu maknanya. Tu nampak tu deh. Pakai edah setahun dia panggil. Wa min sama dan sebab itulah kerana itulah afta bihi sultanul ulama. Dengan sebab itulah mempertua dengannya iaitu dengan kata keadaan tunggu 9 bulan. Kalau dia beredah pula dengan 3 bulan tu sultanul ulama. Ia panggil seolahnya raja bagi ulama lah nama dia Izzuddin Ibn Abdus Salam. Ni kita pernah
semua tahu. Ialah nama dia Izzuddin Ibn Abdus Salam. Itu dia. Hebat dia ni. Lepas yang kedua pula wal Barizi. Barizi ni ada selanggar apa belaka ni kalau kita nak tahu segi umur segi apa tu. Wal Raimi dan Raimi wa Ismailul Hadrami dan Ismail Hadrami ulama sebelah Yaman. Waqtaruhu al-Bulkini dan memilih akan dia akan pendapat ni hak kira edas tahun ni ialah Imam Bulkini. Wa Syekhuna dan guru kita Ibnu Ziyad rahimahumullahu taala. Jadi guru kita Ibnu Ziyad pun pakai hukum itu juga. Tuhan berahmatkan mereka Allah Taala pakai hukum itu jugalah. Itu dia tu maknanya patutlah berikan ibu kita dari ni apabila berlakulah ni pakai pendapat ni lah. Itu dia. Amma habis kata dah. Tak apa. Amma man inqata'a haiduha bi'illatin tu'rafu. Ni masalah yang kedua pula ni. Adapun mereka yang putus haidnya, dengan mana perempuan yang putus haidnya bi'illatin tu'raf. Dengan kerana yang diketahuikan, illat yang diketahuikan. Jadi sakit dia tu sakit. Jadi mari tak putus haid tu ada sebab dia tahulah. Misal seperti mana ka radha'in atau ridha'in. Seperti dia menyusu. Dia menyusu tu kalau dia orang tina menyusu kok. Kalau tak nak putus kok, dia tak nak marih masa menyusu dia tu. Masa dia menyusu tu tak nak marih mana. Itu dia. Ni. Wa maradin. Lepas tu sakit aridi lah. Panggil wa maradin sakit hak kedatangnya mari sana itu. Sakit kedatangnya mari tu. Jadi mana kata, ni perempuan ni masa menyusu kalau dia tak mari. Ataupun dia datang sakit, penyakit. Dia tak mari juga. Tu. Hak tu dia kata, falam tatazawwaj. Tu dia. Fala tatazawwaju, maka tidak boleh dia nak berkahwin ittifaqan secara sepakatlah hatta tahidha hingga dia marih atau asa ataupun hingga dia putus asa daripada haid tu. Wa in talatil muddatu dan jika panjang masa sekalipun. Maksud dia atas sininya bezalah di antara sebab retina tu sakit dia tahu. Dia tahu sebab tak mari dia sebab dia ada nyusu. Kalau gitu. Ada berlaku masa dulu pernah berlaku lah, makna kata dia cerah tak nak heluk kamar dia. Dia pun beri susu anak ada buti-buti tak lah, tak ada kata kau lain tak lah. Dia pun tak nak mari. Hingga sampai bertahun lah. Bertahun tu. Kamar dia tak laki mati. Maka dia panggil kata jadi maksud dia adalah edah lagi lah. Boleh pakai saka lah daripada tak laki dia tu. Walaupun lepas dah setahun dah. Kerana dia tak ada mari, tak ada. Orang panggil kata kalau berlaku cerah lah, kalau kata mati tak apalah, edah sakut pak dengan mati suku, edah beranak tu. Ni orang kata edah cerah biasa tu. Dalam hal tu dalam edah lagi tak laki dia mati. Maka dia boleh pakai saka lah sebab dalam edah lagi maksudnya. Tu. Menyusu ni adalah menyebabkan perempuan tak nak mari. Yang kedua sakit kedatangan tu. Dan sakit sini mana ulama tafsir tu sakit kedatangan lah. Ada pun sakit yang tidak dapat sembuh tu. Tu banyak kata ulama kata tak apalah. Bomo kata kaji kata sakit tak dapat sembuh dah. Pakai dak dah. Kata mari dah dia ni. Mengikut penyakit dia ni. Tu tak apa. Kelik pada masa setahun tadi. Dia kata sininya kalaulah sakit yang diketahui sebab dia menyusu ataupun sakit kedatangan mari, nak tunggulah ya dah. Kerana penyakit ni dia akan hilang. Hak ni jadi dia tahu benda mari kedatangan penyakit ataupun kalau kata yang menyusu banyak ni, dia tak lama dia akan hilang lagi. Dia bukan kata jadi tak mari sampai pasuk dak. Sebab tu suruh tunggu tu mana gitu. Tapi dia buat goyah masalahnya walaupun panjang masa sekalipun. Tapi nak goyah tu kalau benda lah ni dia tak panjang lah. Tak mari dengan sebab sakit kedatangan baru, tak mari dengan sebab menyusu dia tak lama. Dia tak lama. Tak makan masa banyak dak lah. Tak ada kena tunggu sampai nudak. Itulah perbezaannya. Jadi hak berlaku dekat kita golek-golek kan. Mana tak tahu, tak mari tak tahu buku po masuk gitu. Tu dia. Kalau itu tak ada apa pakai dah tak nilah. Tu hak saya dapat ambil dalam kitab jelas apa panggil dalam Fathul Mu'in lah. Bersama dengan syarah-syarah dia tak adalah ya sikit-sikit je tapi kita cukuplah kita fahamlah maksud sini. Jadi maksud sininya tidak susahlah bagi perempuan apabila berlaku sama ada dia saat itu nak ayat katanya umur tak sampai masa putus haid lagi pun apabila putus haid sungguh tak tahu buku apa dia ni maka pakai edah setahun mana gitu. Lepas tu habisnya boleh nikah lah dengan orang lain pula. So situ
Tapi ada juga apabila berlaku sebuah kata syubhat. Syubhat ni pun kita kena kira juga. Dengan makna syubhat ni, dengan makna kata yang nikah dua tu dulu tu, seorang perempuan saat ni tu, dia pernah nikah dengan orang lain dah. Tak kalau dia nikah dengan orang lain dah saat ni tu, dalam masa iddah tu, jadi dia kira iddah tu, jadi tak kena. Iddah dia 3 kali suci tu, dengan maknanya, apabila 3 kali suci tu, ayat tu dia faham, 3 kali he, maka situ tepat silap dia, 3 kali he, dia kira tak habis iddah dah. Padahal dia kira suci, kira celah tu bila celah. Cuci ni bila celah. Tu dia. Kalau kita kecek mudah-mudah kot, daripada 1 he kepada 1 he tu sekali cuci. Duk yang kedua mari yang ketiga 2 kali suci. Mari yang keempat 3 kali suci. Mana bila celah ni. Bila celah suci, sekali suci 2 dah tu. Tu dia. Tu. Ayat tu kira lagi lah. Kalau dia tolak le masa suci kot. Makna kata mari yang ketiga kot. Cuci dah lah. Tapi kalau dia tolak isteri dia tu masa haid ataupun masa bini dia suci dia setubuh, tu kena 4 kali mari, 4 kali mari haid. Maknanya masuk yang keempat baru habis. Pahaya ni silap faham, masuk yang ketiga yang kata habis dah. Kemudian dia pergi menikah dengan seorang lelaki. Dalam menikah sudah siap tu, duk mengaji mari, kira-kira mari katanya, kau yang saya menikah saat ni tu, jadi tak ada habis dah lagi. Nikah tidak sah lah. Kemudian dia duduk 2 tu tak ada apa lah, tak ada kira dia panggil syubhat lah. Syubhat kerana dia agak kata sah dah, hakikat sebenarnya tidak sah. Maksud syubhat ni, kalau boleh anak pun dia kira anak dia lah, anak boleh hakikat saku pergi mari lah, maksud gitu. Cuma dia tu kena nikah semula, maksud gitu lah. Baru tahu kata tak sah, kena nikah semula. Cuma nikah semula tu lah mana, kalau nikah dengan dia sendiri, hak syubhat kan itu, duduk lah edah syubhat, dia kena ada edah juga 3 kali suci. Tapi kalau lah makna kata nak nikah dengan dia juga, dengan tu laki dia hak tu juga, maka cukup dengan 9 bulan tu lah. Cukup dengan 9 bulan tadi. Jadi tak ada kena pakai iddah syubhat dah. Tu dia. Sebab dia panggil hak dia dah. Tu dia. Dia tu laksana kata suami dah akan jadi suami dah nak nikah dia pula tu. Cuma kalau nak menikah dengan orang lain daripada dia tu, maka kena pakai iddah syubhat tu lah. 3 bulan pula. Kenapa takut capu benih? Tak mau jadi benih, capu tak tahu tak nak via pula. Tapi kalau dengan dia sendiri tu tidak wajib kepada 3 bulan tambah dak lah. Dengan maknanya cukup dia tunggu masa 9 bulan maka boleh nikah. Saat ni kita boleh kata kalau dia tu tahu dia duk 2 tu saat itu, duk 2 tu saat itu, tahu kata nikah tak sah. Jadi syubhat yang nikah dulu. Lepas tu lah pakai nikah selalu. Tak kena tunggu dak lah mana kita. Tak kena tunggu dah. Kalau nak nikah dengan dia itu. Tak kena tunggu dah. Dengan maknanya dia panggil kata dia masuk dia dah. Bukan edah. Kalau nak nikah orang lain kena pakai edah syubhat. Kena pakai edah syubhat, dia panggil 3 bulan pula masuk gitulah. Tu dia. Baik. Tu hak kita dapat dengar daripada kitab kita ni. Baik. Maka kita pergi pula kepada lebih kurang lah. Saya pun nak baca isi tu lah. Dalam kitab Abu Jarimi Iqna pun dia pun sebut gitulah mudah. Dalam kitab Iqna dia kecek mari pada cakap pada dia tu, makna dia pun kira lebih kurang tu jugalah dia katanya. Tu dia. Maka dia mai royak sebab sini dia katanya, dengan makna dalam kitab dia ni dia kata mereka yang putus haidnya bagi masa tak ada putus masa haid lagi lah, mai putus baru misalnya. Tu dia. Dia katalah mana sini kita tengok perkataan dia lagi dalam kitab Iqna dia katanya, perempuan yang putus haid tu kerana arik kedatangnya mari seperti dengan sebab dia menyusu ataupun dia mari darah nifas. Lepas tu ataupun dia dalam keadaan sakit, dia kata dia kena sobar hingga mari haid. Tu dia. Lepas tu dia pakai edah dengan haid tu lah. Kalau tak gitu dia kata, ataupun hingga sampai umur putus asa tu. Asa tu mana umur 50 lah, paling rendah sekali. Yang mana kata 62, yang mana kata 50. Waktu pun itihad lah, bukan daripada Nabi dak lah. Lepas tu dia edah pula dengan bulan pula. Tak kira lah kata panjang masa pun tunggu je lah. Dia kira waktu. Tu dia.
Payah orang pula sini yang kata sepatu juga. Dan jika putus tidak ngakan ilak hak diketahui sepatu juga. Seperti putus bagi arik juga, mana atas kawan jadi dia katanya kena sobat hingga mari kata mari kok hingga putus so habis mau putus tu. Mari situ. Tu. Maka di sinilah kalau kita tengok dalam kita ekonomi sendiri sebagai kita bujari punya orang juga pendapat tu. Nak oyak terberak, nyusah bagi tina kalau pakai hak tu. Tapi di sana pendapat lain lagi dia juga. Dia kata wafil qadimi tatarabbasu tis'ata asyurin mudatal hamli ghalibah. Pada kaum kodenya kata gitulah, kena tunggu 9 bulan masa mengandung pada ghalib. Wa ba'daha ta'taddu bi salati asyurin. Pada tu pula beredah dengan 3 bulan. Jadi kira setahun jugalah. Wa hadza dan ini, hak kaum kodenya ni muwafiqun liqal Imam Malik. Muwafaqat bagi Tok Guru Imam Malik. Tasbiru sanatan bayda. Mana dia tunggulah setahun tu, tak mari apa. Mana pun bayda tu, ialah dia panggil khaliyatan alid dami. Mana tak ada mari hidak dia. Apakah gitu ya lah. Kerana hitung di antara 3 bulan dengan 9 bulan dia setahun kami lah. Jadi pakai dah setahun lah mudah-mudah. Tu yang orang pendapat hak tu. Ada lagi pendapat yang tawafi kaulin minal qawli, ada satu kaum juga ni kata 4 tahun. Masa mengandung. Ni kata gitu. Ada lagi lah. Mari kata tu. Nak ayat tu tak apalah pakai ni kata. Lepas tu dia kata wabihi qala Malik wa Ahmad. Dan dengan ini juga hak kata setahun ni pun adalah kata Imam Malik, Imam Ahmad. Sebagaimana sebut banyaklah ulama fiqh sebut uri pendapat ni. Ayat sini katanya dia pun nampak takut menyusuh lah kalau kita pakai pendapat pertama tadi. Maka kita pakai pendapat yang kedua ni bagi kaum ibu kita ni, jadi hidup teratur lah. Main kan. Umur 30, umur 40, panati 50 ni bukan dia. Tidak 50 lebih ke, mabih dah ke, tak ada waktu. Nak boleh nak pun, pasal payah lah, dia umur banyak ke. Buah daripada nikah tu mana tak tubik lah, masuk gitu lah. Dia tua dah ke, nak ayat tu tak layak lah kalau kita pakai pendapat hak. Mesti kena sampai umur 50 tu. Sebab ada hak kata, setahun ni ada sokongnya yang kita baca dari kitab tadi, dia kata, hak umar sendiri pun hukumlah tu juga. Fok sobat pakai tak ada kata baru, dia berlaku. Pakai aku lah. Baik. Maka kita mari tengok dalam fatwa hak baru sikit agak pada tu ialah sebagaimana kitab Buriyah ni ya salah seorang ulama Yaman juga yang mari kecek juga dalam kitab dia ni pergi sokong pendapat hak suruh pakai indah setahun jugalah. Tengok dia. Dalam kitab saya ni 397. Dia naskah tu tak samalah muka cuma tengok bab dia lah, bab sakut pak dengan indah ni. Yang kita duduk cara ni. Baik. Yang katakan di sini kita Buriyah ni dia sebut mari juga. Dia katanya dia sebut mari kata wa ini qata'ala li'illatin fal jadidu kazalik. Maka jika putus dengan tidak tahu sebab dia kata maka kau jadi sepatulah. Dengan maknanya kena pakai tunggu masa habis daripada umur 50 ataupun 60. Tu jadi orang panggil berat sikit. Maka dia sebut sini wal qadimu al mukhtar, dan kaum qadim tapi yang terpilih. Banyak ulama pilih pendapat ni, iaitu tatarabbasu tis'ata asyurin. Dia tunggu masa 9 bulan juga. Summa ta'tadu ba'daha. Kemudian dia edah pula pada tu. Pada 9 bulan tak edah pula 3 bulan. Ya tawaya sa'ul muqallidu taqlidal qailina bihi. Maka luahlah bagi kita orang nak turut ni, kita taklid orang hak kata gini. Dalam ulama Syafi'i berkata gini kau qadim. Banyak orang juga yang kita dengar tadi, lepas tu Imam Malik berkata gitu, Imam berkata gitu. Boleh ya taharus kita pakailah tu dan tidak berdosa, tak ada apalah, kita boleh. Maknanya. Jadi dia pun mari sokong gitulah. Maknanya walaupun kalau kita pakai kaum koding tak ada apa dah, kita taklid kaum koding, ataupun kita nak taklid orang hak kata gitu, taklid Imam Malik baik, Imam Ahmad baik, ayatnya boleh. Benda tu benda hak mukhtar terpilih. Tu dalam kitab Buriyah wal Mustasyidin pun kecek jelas masalah ni. Lepas tu pula kalau kita tengok kita agaknya baru sikit ni, baru benar lah, tapi walaupun baru juga banyak ulama kita sendiri pun berpegang juga dengan kitab ni. Itu dia.
Dari kitab Fiqh Sunnah ni yang mai kecek juga sakut pak dengan masalah ni. Tu dia. Kita tengok gapo dia kata sini. Dia pun nak pelega jugalah. Yang dia pun tahu juga benda hidup berlaku saat ni tu. Cuma caranya nak mudah bagi perempuan saat ni tu. Kalau kita saya ni dua. Baik. Baik, kita tengok. Yang mai kecek sini yang dia sebut mari lebih kurangnya bagi kaum ibu kita hak tak ada mari sebab saat ni lah putus masa saat ni tu. Yang nak kata gana sini. Bismillah. Dia katanya dia mari satu bab dah. Hukum perempuan yang haid apabila tidak nampak haid. Orang Tino tu tidak mari haid tapi jadi putus haid macam gitu. Apabila ditolakkan perempuan, mana berlaku cerai dan sedangkan ia daripada perempuan tu nak mari haid lagi. Kemudian bahawasanya tidak melihat ia akan haid pada adanya. Sudah. Bapa ada berlaku cerai tu jadi ngatuk laki dia tu tak nak mari haid. Sudah. Tak serupa dengan adat semua dak. Dia tanya, walam tadrima sababu. Pasti tak tahu sebab apa. Lepas tu nak edah lah mana tu. Fa'innaha ta'tadu sanatan. Kata dia tu pakai edah setahun. Tatarabbasu muddata 3 asyurin. Dia tunggu masa 9 bulan. Lita'lama bara'ata rahimihmaha. Supaya dia tahu kan bersihnya peranak ke dia tu. Tak ada lekat anak dah. Tak ada sakut dah. Ngatuk laki dulu. Lianna hazihil muddata hiya ghalibu muddatil hamli. Kalau 9 bulan lah ghalib masa mengandung dia tanya. Itu dia. Maka apa tidak nyata mengandung padanya, tidak nyata mengandung pada masa 9 bulan saat itu, ulima bara'atul rahimi zahiran. Nyata tahu kata dia bersihlah peranak ke dia tu pada zahir jelas lah. So mata tadu ba'da zalika iddatul ajisah salah tak sering. Lepas tu dia indah pula 3 bulan. Jadi dia mari sokong pendapat hak atas tahun juga. Tak ada tunggu hak umur 50 nudak lah. Wa hadza ma qadha bihi Umar radhiyallahu anhu. Dan inilah hak kata setahun ni lah menghukum dengan dia oleh Umar radhiyallahu anhu. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, hadza qada Umar bainal muhajirin wal ansar. Imam Syafi'i dia katanya Umar hukum di antara puak Mekah Madinah itu la yunkiruhu minhum munkirun alimnahu. Tak ada pihak ikar dia kalangan para sahabat hak muhajirin hak ansar tu mengikut kami tahu dia katanya. Tu jadi dia pun mari sokong pendapat tu lah. Dengan makna kita pakai edah tu lah bagi kaum ibu kita supaya tidak menyusah lah. Tu dia apa dah berlaku. Tu dia. Tu. Tapi nak ayat sini katanya jelas lah kalau kita tengok kok balik ulama kita duk kecek mari tu banyak lah kerana buku putus asal daripada haid ni jadi tak ada dobek khah daripada Nabi dak. Umur banyak tu sebab tu dia jadi timbul selisih di kalangan para ulama tu. Tu dia. Pasal dia pun cuba buka tengok dari kitab Muzahab Ahmad setengah daripadanya. Dia kata sininya dari kitab Zadul Ma'ad bagi Ibnu Qayyim ni. Dia kecek majalah dari kitab dia bab ni juga. Dia pun kata gitulah. Kerana dia katanya balik Imam Ahmad supo balik Ashab Malik supo falam yahuddu sinnal ijasi bihadin albatata. Tak ada sakat umur cara putus dak lah. Maka di situlah tubik khilaf ulama demo ni pun kata umur 50, demo ni 60, demo ni 62. Jadi masing-masing duk letak masa lah dia katanya. Tu dia. Dengan sebab tak jelas tadi dia katanya. Tapi hak sungguh dia katanya sah daripada Umar bin Khattab sungguh pada orang Tina hak berlaku cerah masa dia. Berlaku tu dia katanya. Masa Umar tu. Hadis sahih lah. Waqat sahan Umar dia katanya. Maka mari haid ya satu kali haid. Atau 2 kali haid. Summa yartafi'u haiduha. La tadri ma rafa'hu. Lepas tu pas ada 2 kali tak nak mari-mari dia kata. Dia pun tak tahu sebab apa. Pas Umar hukum kata annaha tatarabbasu 9 asyurin. Tunggu 9 bulan. Fa iza stabana biha hamlun. Apabila nyata mengandung, tak apa jadi mengandung. Dia kata edah beranak pula. Wa illa kalau tak gitu kan i'tadat salah 1 asyurin. Ya edah 3 bulan. Wa qad wafaqahu al-aksaruna ala hadza.
Jadi bersetujulah oleh kebanyakan ulama atas fatwa Umar ni. Dia katanya minhum Malik wa Ahmad. Setengah daripada Imam Malik, Imam Ahmad wa Syafi'i fil qadim. Imam Syafi'i pun qadim dekat situlah. Dia katanya Fuad ni kata tatarabbasu, tunggu masa Ghalib mengandunglah. Kembali edah. Bagaimana edah sana kata. Tu dia. Lepas tu tak ada apa lah. Boleh nak nikah. Walau kana, dan kalau dia tu umur bintas salasina sana. Umur 30 ke, awal arba'in atau 40 pun. Tak ada kira lah. Inilah adalah wahaza yaktali anna Umar Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar kulah tu lah. Wa man wafaqahu minas salah wal khalah. Tu dia. Jadi jelas sini dia katanya. Pahaya mai royak juga sini dia katanya ada pun sekalulah perempuan saat itu dia katakan sini kalulah dia tak mari dengan sebab apa? Sebab penyakit ke ataupun sebab dia pergi makan ubat ke apa gitu gini ke, hak tu kena tunggulah. Hak tu kena tunggu sebab apa? Sebab hak ni dia panggil benda ni dia panggil benda akan hilang dia panggil. Tu dia biar benda akan hilang dia katanya. Tu dia. Tu dia. Orang panggil kata jelas je ayat sini. Tu dia. Leka benda tu mengikut bomo katanya dengan sebab dia tu sakit tu makan ubat lain tapi buat pada sebab makan ubat tu jadi tak mari dia. Apa juga. Pakai klik situ juga. Tu. Cuma dia ayat katanya apabila putus dengan sebab sakit, dengan sebab menyusu, tu sebab sakit baru datang tu kena tunggulah sebab dia katanya fa inna zalika yazul. Ilak lah mana boleh kena tunggu juga tu. Sebab dia tak panggil putus asa dak sebab benda tu dia benda akan hilang. Sebab dia menyusu banyak tak mari. Sebab dia tu sakit kedatangan ni tak mari. Cuma kalau kaji dia bomo pun dia kata tak ada kata putus rapai daripada hingga dak jugalah. Tu dia. Tu mana kalau putus rapai kata tak hingga dah tak mari dah tak apa pula klik pada asal. Walaupun ulama dah selisih lebih kurang, inilah sebagaimana saya nak beri peringatan kepada kaum ibu supaya beramal pendapat itu lebih mudah, lebih ringan untuk hidup dalam masyarakat kita. Tujuannya saya nak meringankan bagi perempuan mengikut ulama di antara hak berat dan hak ringan. Pakai ringan itu terkait dengan amalan para sahabat. InsyaAllah ta'ala ni. Tu lebih kurang. Tujuan saya setengah daripada lagi supaya tak terkejut lah. Supaya perempuan nikah dah. Saya pernah tua dah dulu suruh pakai dah setahun tu, dia pun menikah dah selamat lah. Tapi apabila kalau saya tak jawab, saya tak huraian lah ni, boleh dia dengar ada yang mulut sebar baru-baru ni kan. Jadi buat pada duka cita dia, mana dia tu kira mengikut dia mau tua ke. Supaya tak sah lah dia tu, kalau tunggu masa habis. Sedangkan dia tu umur muda lagi. Dia takut dia jadi kecewa dengan sebab tu lah. Saya pun waktu baik seorang ni boleh faedah kepada hak benda berlaku dah. Dan hak tak berlaku pun tak apa lagi pun boleh amal pendapat ni insya-Allah taala. Itulah lebih kurang salah silap sama kita istighfar. Cukup sekarang dulu. Akhir kata subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat.